Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, jadi untuk kita meneruskan kita punya topik ataupun tujuan kita pada hari ini, saya perkenalkan Fareha. Tak perlu perkenalkan lagi, semua dah kenal. Fareha Razak, atlet bola jaring kebangsaan daripada tahun bila Fareha? Masa umur 17 tahun, 2002 tak ingat lah kat 2000 berapa. Tapi masa 17 tahun lah. 17 tahun. Sekarang umur berapa? Alamak. Okey, jadi jom kita nak tahu apa Fareha punya rutin dari segi kerja dan juga latihan. Okay, first sekali Fareha nak cakap hai, Assalamualaikum semua. And terima kasih Fit Malaysia Act sebab jemput Fareha datang hari ini. Terima kasih sangat. Fareha sangat berbesar hati nak share. Okay, so berbalik kepada soalan Kak Kam. Rutin so far sekarang Fareha tengah bekerja. Sekarang Fareha dengan Astro Arena. So macam kerja dekat sana jenis fleksibel. Kadang-kadang kita boleh balik awal, kadang tak. Kalau kerja macam banyak tak. So macam kita nak cari rutin yang untuk macam workout tu kadang susah. Tapi Fareha akan try cari dalam seminggu dalam 2-3 kali untuk selitkan macam at least. Kalau macam sekarang tengah Ramadan, pagi memang Fareha tak kacau lah sebab kita pun dah ready nak pergi kerja apa semua kan. Tapi malam macam hari tu ada macam rasa macam tak penat sikit, Fareha buat lah sikit-sikit macam body workout. Dia tak, orang kata tak intensif pun, tak high intensity pun, tapi just kita nak berpeluh rasa macam sihat lah. Yes, kekalkan sihat. Kalau orang yang biasa bersukan, biasa bersenam ni, kalau dia tak dapat berpeluh, dia rasa nak demam. Yes, betul. Betul. Jadi nak tak nak dia akan cari masa untuk exercise juga. Dia macam memang dah rutin dia, memang gaya hidup dia. Jadi memang topik kita hari ni untuk insyaAllah mungkin ada yang dah start jogging, dah start running. Jadi nak jadikan gaya hidup ni macam mana sampai satu tahap itu macam Fareha, dia memang akan exercise sebab benda tu dah jadi macam memang habit dia. Yes. Dan kalau tak buat something wrong. Betul. Macam something wrong. Lepas tu bila kita dah lama tak buat, kita rasa macam badan macam tak sihat lah, rasa macam berat. Kita nak lepas tu kita macam bila dah lama tu kita rasa macam kena buat something ni, macam tu. Walaupun kita sebenarnya malas. Kita semua nak sampai level Fareha, walaupun mungkin bukanlah sampai mewakili negara, tapi sekurang-kurangnya kesihatan untuk diri sendiri. Saja. Untuk pengetahuan semua, saya juga adalah pegawai pemakanan sukan bagi Fareha. Yes. Tim bola jaring pada SEA Games 2017 di KL. Yes. So kita bertemu kembali untuk bekerja. Daripada Kak Kam tak ada baby time tu sampai dah ada baby kita bertemu maintain. Okey. Ramai orang nak tahu atlet kan. Atlet ni macam mana dia punya badan sebenarnya ataupun body composition dalam bahasa sains dia. Jadi boleh tak Fareha share berapa berat badan? Wah. First time ni nak review je. Berat badan. Kalau orang kat luar sana BMI, tapi BMI adalah general punya cut off point. Okey, jadi yang kita nak tahu adalah percent body fat. Kalau dalam fitness mungkin percent body fat ataupun peratus lemak badan ni adalah tidak asing lagi. Jadi kita pun akan reveal pada hari ni berapa Fareha punya peratus lemak badan dan juga ketinggian. Sebab atlet netball kan, nanti kita nak tahu berapa. Okay, kita start dengan berat dululah. Berat sekarang Fareha average dalam 54-55 kilogram. Okay, tinggi Fareha ialah 165 cm. 165 cm. Mungkin kat luar sana nak tahu 165 cm ni tinggi mana kan? Okay, jom kita tengok. Alamak, tapi macam tak chill lah sebab pakai heels macam apa heels. Fareha pakai heels tu? Sikit. Saya marhen biasa 157. So Fareha, tapi ni posisi center. Center. Posisi center maksudnya yang paling rendah. Yang paling kecil. Paling kecil. Okey, kena lincah, kena cergas, paling rendah, paling comel dalam posisi center pun dah 165 cm. Tapi Fareha tak tinggi tau dalam tim paling rendah. Orang tengok macam Fareha paling rendah dalam tim bola jaring kebangsaan. Kalau itu paling rendah pun dah tinggi daripada saya yang 157. Jadi ketinggian tim netball paling tinggi berapa? 186. 186.
Lebih macam tu. tinggi daripada lelaki Malaysia. Dan seingat saya masa saya buat body composition untuk atlet bola jaring, average purata ketinggian atlet bola jaring adalah 178. Wah. 178 itu average. Ni memang paling rendah. Ada lagi tinggi 186 dan yang average 178. Jauh daripada saya punya kak. Lagi jauh, kalau rasa jauh daripada dia, lagi jauh daripada saya. Okay, so jom duduk balik. Puasa ni kena save sikit, bercakap banyak ni mesti. So berapa punya body fat percentage? Wah. Okay, 100 lemak badan. Body fat percentage ni rasanya saya dah lama tak ambil, tapi yang saya ingat cakap akan bagi tahu ini boleh dibangga-banggakan. Sebab macam mungkin untuk perempuan susah sikit nak dapat body fat percentage yang rendah. So Farha masa training hari tu ialah 12%, betul tak Kam? Yes. 12%. 12%. Yalah. 12%. So untuk peratus lemak badan normal bagi wanita adalah 20 ke 30%. Bagi saya dalam 24% normal saja, tapi Farha memang terbukti fitness, memang atlet 12%. Okay, so six pack kena terlindung di sebalik baju yang sopan hari ni, tapi 12% is not funny, okay? Dia. So memang fit, jadi jom kita akan tahu lagi lanjut dan mungkin memberi inspirasi kepada mereka yang kat luar sana untuk fit dan body macam body goal. Body goals. Okay. Yang memang nak jadi macam Farha. Ramai sebenarnya. Farha pun agak-agak mula-mula tu macam terkejut sebab kita kan selalu share workout apa semua kan. Tapi bila orang tengok kita punya orang kata expectation, selalu diorang ni takut. Lagi-lagi perempuan takut kalau macam kita buat lebih sikit nanti kita akan jadi macam bulky, sadar sangat. Tapi sebenarnya diorang salah konsep. Sebab kita pun perempuan takkan jadi sebesar unless macam memang kita nak jadi macam tu lah kan. So macam just nice ada lean nampak yang macam kita fit. Bukanlah nampak betul. Ada. Yes, bodybuilder punya type kan. Bodybuilder punya environment ataupun group akan ada macam gitu. Tapi kalau average biasa exercise dalam masa sekarang dia dalam 2-3 kali seminggu, jadi takkan jadi takkan jadi macam tak nampak besar. Tak boleh buat. Masih selamat, 12% tu masih okey. Masih okey. Masih fit lah, dia tak ada nampak macam pimpul urat ke apa. Tidak. Okey, jadi bagi Farha sendiri dengan body fat percentage 12%, apa sebenarnya macam, adakah ini dah mencukupi ataupun Farha dah berpuas hati ataupun ada fitness goal yang lain? Apa sebenarnya tujuan Farha bersenam? Okay, to be honest untuk masa sekarang ni Farha tak ada yang macam orang kata betul-betul target nak body percentage berapa semua, tapi Farha control on weight lah sebab kita tahu macam kita tak training macam biasa, tak training macam dulu kan. So kalau kita training macam dulu, kita boleh lah lantak makan lah segala jenis makanan kan, sebab memang kita bakar tu banyak. Everyday training kan? Sebagai atlet, training adalah 6 kali seminggu atau everyday. Yes, everyday. Satu hari ada 2 sesi. Betul. Cuma Sabtu tu je macam kita dah relax, untuk Ahad recovery macam tu lah. So that means macam at least 10 sesi satu minggu ataupun 2 sesi satu hari. So masa tu kalau makan pun even sometimes tak cukup. Betul. Saya kena marah sebab lepas workout, lepas training, diorang lagi nak tidur, sedangkan waktu tu lah sebenarnya sangat penting untuk makan. Kena makan, kena recover. Bukan setakat tidur tu saja sebagai nak recovery. Kena makan. Dah biasalah remaja memang kena marah, memang kena tepuk lah. Betul. Lagi-lagi lah saya kan, sebab dah lah keping macam ni, kalau tak makan macam mana? Biasalah posisi center semua tempat kecuali kawasan D je yang dia tak masuk campur. Okay. Tak sangat, tapi jadi memang perlu banyak energi. Betul. Jadi untuk sekarang punya Farha lebih pada monitor berat badan. Monitor berat badan. Macam hari tu dah lama sikit Farha rasa macam tiba-tiba kita timbang naik sampai 57 kat kau.
3 kg. Kalau korang perasan yang follow macam Instagram, sebab tu Farha ada macam buat 3 weeks punya diet. Yang macam betul-betul diet, nak tengok macam mana lah kita workout dengan kita diet, macam apa jadi, berhasil tak. So macam time tu lah Farha try yang betul-betul diet. Tak pernah Farha buat diet, macam Kak Kam pun tahu Farha jenis bantai je semua kan. Tapi hari tu memang macam rasa nak, apalah kena buat ni kalau tak macam. Masa tu Farha diet macam mana? Farha control? Kita buat portion control. Macam Farha makan macam biasa, dua kali main meal. Tapi macam kita kurangkan karbo lah. Kita more on protein macam tu. Sebab Farha nak kurangkan berat tapi Farha nak muscular. Macam tu. That's very good. Sebab dalam nak turunkan berat badan, especially mereka yang aktif bersukan, dia suku-suku separuh tu betul, tapi portion protein tu dia perlu lebih sebab dia tak nak turun berat badan tu, tapi turun tu muscle juga. Yes. Ya, insyaAllah dah Farha dengan knowledge Kak Kam bagi nutrition yang betul tu diamalkan. Dan masa tu so dah kurangkan karbo. Yes, dah kurangkan karbo. Lepas tu dalam 3 weeks tu rasa macam wah betul lah, boleh menjadilah. Walaupun first tu Farha takut juga sebab orang kata kalau kurus ni kita lagi susah nak kurangkan berat badan kan. Tapi mungkin my metabolism dalam badan pun senang naik and senang turun, mungkin lah, tak tahulah kan. So macam bila buat 3 weeks tu, at first week tu yang rasa macam ya Allah susahnya sebab Farha tak pernah, orang kata kalau nak diet ni kena disiplin. Kan. So kita tak boleh tengok macam benda-benda mengarut macam tiba-tiba 4 Maggi kat tepi tu macam kan. Tapi eager sangat. Tapi bila dah lepas 3-4 hari tu dia dah macam biasa dah. Macam puasa lah. Macam puasa lah lebih kurang. Yes. So habis 3 minggu tu Farha check lah, akan weigh in every dalam 4-5 days macam tu, tengok turun berapa. So macam dalam 5 days akan turun 200 gram. Okey lah, macam tak adalah mendadak. So Farha turun dalam 3 kilo tu dalam masa 3 minggu. Seminggu 1 kilo. Yes, seminggu. Senaman pula masa tu macam mana? Senaman Farha tak, macam Farha cakap tak kuat sangat, tak high intensity sangat. Tengah kerja yes. Yang time tu yang masa kita dekat PKP yang macam PKP1 yes, yang macam kita makan je kan. Sebab itulah dia naik kak time tu. Masa tu ada berbeza ke Farha punya badan? Rasa macam memang dah nampak lemak sikit ke atau just rasa? Yes, rasa macam heavy. Lepas tu kita kan kalau kita dah lama tak buat apa-apa, bila kita nak start lari kita rasa macam semua bergerak. Yes, sebab kita dah pernah merasai badan yang betul-betul fit macam mana kan. So bila kita nak start balik kita cakap, oh tak boleh ni kena buat something else. So sebab tu lah Farha nak cepat, sebab tu Farha diet sebab time tu nak workout yang macam-macam betul workout, gym tak buka, apa tak buka semua time tu. So mana kita boleh buat dengan body weight je lah. Yes. So exercise di rumah dan Farha pun memang lebih pada body weight lagi sebab buat dekat rumah kan jadi susah sikit. Yes. Okay, jadi apa yang sebenarnya macam selain daripada sebab sebagai atlet, especially untuk sukan bola jaring, sukan tu dia bukan macam yearly ataupun, dan Farha sekarang pun dah sebagai staff Astro Arena. Jadi macam apa yang memotivasikan Farha untuk macam kekal fit? Supaya macam mungkin kalau sebelum ni kena fit sebab nak jadi atlet memang kena on top, kalau tak nanti tak kena ganti orang lain pula. Betul. Jadi apa yang memotivasikan Farha untuk mengekalkan gaya hidup sihat? Okay, so macam yang Farha dah pernah share, Farha pernah kena injury yang teruk. Yes, ACL belah kiri. Okay, so bila lepas Farha kena tu memang fisio akan cakap tak boleh tinggal orang kata tak boleh tinggal dalam masa yang lama. Kalau tak macam masa kaki belah kiri tu akan wasting. Lebih-lebih lagi quadricep belah depan ni, hamstring, sebab kita dah pernah buat operation semua kan. So benda-benda macam tu Farha kena jagalah. Cumanya masa sekarang ni nak cakap ada goals tersendiri tu tak ada. Cuma Farha nak just make sure yang keep on moving, macam tak ada orang kata buatlah 3 hari lepas tu stop lama, lepas tu baru start balik. Tak lah, lepas tu Farha pun kerja dekat Astro Arena. Astro Arena memang orang kata semuanya pasal sukan. Sebagai wartawan and macam adalah kalau macam buat program sikit-sikit tu kan. Tapi kiranya diri Farha ni merangkumi semuanya aspek sukan. So macam kita akan
terbiasa dan terbawa-bawa lah, macam kalau dah lama tu mesti akan macam jom kita buat something macam tu. Kan, sebab Yes. macam dunia dia. Dunia saya. Born to be an athlete. Yes. Juga mengamalkan gaya hidup yang sihat. So dan macam dia cakap awal tadi lah, kalau tak bersenam pun rasa macam dah lemah. Yes. Rasa macam Lesu macam tu. Memang macam tak boleh. Dia memang kena hidup dalam bersukan tu lah. Okay, and satu lagi untuk injury yang tadi Yes. kongsikan tadi tu. Biasa sebagai atlet dia memang banyak. Tak ada kot. Tak boleh elak lah benda tu kan. Tak boleh elak daripada kecederaan tu. Okey, jadi macam Fariha sendiri kan kita pandemik tahun lepas, tahun ni. Jadi nak bersukan tu kadang-kadang ada halangan semua. Jadi apa sebenarnya ataupun paling mencabar dalam mengekalkan gaya hidup sihat? Of course memang macam environment kita, Fariha duduk pun di betul. stadium semua, jadi macam mungkin environment tu membantu, tapi apa yang sebenarnya cabaran dalam nak mengamalkan gaya hidup sihat? Fariha rasa cabaran yang paling besar sekali, lagi-lagi time PKP masa first tu is kita nak macam mana kita nak keep motivated untuk start. Kita rasa macam okay dah kena buat something ni. Macam Fariha kata lah, first PKP tu Fariha macam jenis tak buat apa-apa sebab kita pun first time rasa macam okay lah duduk rumah tak boleh buat apa-apa apa semua kan. So first tu kita macam terbawa-bawa lah. Lama-lama yang Fariha enjoy momen macam kiranya me time ataupun cheat. Ya Allah, lama tak? Lama-lama itu bukan cheat day tu tak tahulah apa day tu. Cheat month and also so macam kita lepas tu kita jenis macam bangun lambat pula. Jenis memang macam tak terurus lah time tu rasa. Sebulan? 3 minggu lah, kata 2-3 minggu macam tu lah. So macam bila kita dah buat benda yang sama everyday, sampai satu tahap tu kita nak masuk rasa macam okay tak boleh. So Fariha cakap dengan Anajak duduk sekali kan. So macam dia cakap, kita tak boleh ni macam ni. Kita tak boleh macam ni, apa yang kita kena buat kan. So kita start buat macam buat list list to do tomorrow. Fariha rasa benda tu sangat orang kata penting untuk kita macam buat something. Sebab bila kita tulis kita dah letak mindset kat diri kita yang macam okay besok aku kena buat ni. So macam bila kita tak capai benda tu kita rasa macam okay tak produktif. Hari ni aku tak produktif macam tu. So Fariha rasa untuk macam di luar sana macam kita dah lama tak start, so bila kita nak start something tu, how we want to move ourselves, try buat list and okay besok aku nak try buat ni. So bila besok kita buat tu kita dah okay tick one more thing done macam tu. Yang Fariha listkan untuk dicapai. Untuk kalau time PKP tu macam kalau kita dapat buat 3 benda dalam satu hari tu, Fariha rasa dah produktif dah. Okay, tak boleh over sangat kita. Yes. Jangan sampai 10. Jangan tak realistik lah kan. So dia punya key point realistik dan start simple. Yes, start simple. So macam bila kita dah buat okay, hari ni katakanlah contoh hari ni aku kata nak kemas rumah. Lepas tu petang sikit kita buatlah workout session sikit. Malam kita main game. Contohlah just untuk to keep rather than tidur, tengok movie, makan macam tu kan. So okay kita buat, okay jom kita buat. Habis satu kita tick. Okay habis bila dah end of the day tu kita tengok okay dah tercapai untuk list hari ni, list to do today. Okay so kita dah start nak fikir okay besok kita nak buat apa pula. Semangat bila kita dapat satu benda. Dan list Fariha yang kita cakap tadi tu kemas rumah. Okay, that means kalau sebelum ni dia punya rutin adalah macam negatif. Expenditure semuanya macam masuk je tenaga dia kena makan tapi keluar tak ada sebab tengok TV je, Netflix je. List yang tu adalah mesti opposite lah daripada yang kita punya rutin sebelum ni. Jadi contohnya dia ada buat yelah tak boleh lah bersenam saja. So boleh juga masukkan elemen untuk kemas rumah. Yes, fine diri sendiri kan. So macam kira active rest. Yes, active rest. Okay, that's good. So Fariha, sekejap je. Fariha apa macam dekat laman sosial Fariha dekat Instagram sangat aktif kongsi senaman, okay, dan juga memotivasikan orang sekeliling untuk macam nak ikut ataupun rasa macam best lah buat gaya macam Fariha dia senaman tu. Nampak kalau even saya sendiri tengok macam senaman tu macam nampak simple and sometimes dia buat TikTok dia bercontoh dia macam macam-macam style. Apa sebenarnya macam
fitness macam fitness goal ataupun tujuan Fareha berkongsi gaya hidup sendiri di sosial, sebab ada juga orang yang macam tak share keseluruhan. Yes, betul. Jadi Fareha sendiri apa matlamat selain daripada orang boleh mengenali Fareha, apa matlamat Fareha berkongsi senaman dan juga kecergasan di laman sosial Fareha? Okay, saya rasa macam yang follow tu, mostly yang follow Fareha tu adalah yang macam mungkin yang minat netball ataupun sebenarnya follow ikut dia tengok Fareha banyak post workout, so macam dia tak ada idea nak workout, so dia ambil lah daripada situ sikit demi sikit. Bila start ramai follower? SEA Games 2017. So that means masa tu ramai yang peminat belajar. Yes, betul. Start daripada SEA Games 2017 tu lah yang macam bukan Fareha je, ramai lah kita orang punya. Yes. So daripada situlah orang ikut macam media sosial kita. Daripada situ Fareha rasa macam memang Fareha jenis suka share benda apa-apalah, macam kalau hobi ke, macam Fareha suka main gitar, Fareha suka nyanyi. So kalau buat cover je I will share dengan dekat media sosial juga. Sama juga macam workout. So bila diorang tengok benda ni, dia rasa macam bila kita tengok something kita suka, sebenarnya kan kita rasa terinspired kan. Macam Fareha juga bila kita tengok Instagram, tengok orang badan, cantiknya badan dia, macam tu kan. Cantiknya badan dia. So bila dah Fareha dah tengok macam tu, Fareha rasa macam okay, boleh try ni macam ni. Macam tu lah. So after that Fareha rasa okay, that's why I have to share more and more so that orang yang follow macam rasa wah terinspired lah dengan badan dia ni. Sebelum ni rasa macam nak tengok je, tapi kalau dah tengok hari-hari rasa nak buat. Betul. Jadi sebelum kita berkongsi lagi banyak tips-tips daripada Fareha dan juga mengenali Fareha lebih lanjut, kita akan berhenti rehat seketika. Okay, jadi Fareha, yes memang sebagai atlet energy expenditure tinggi, maksudnya memang dia akan burn daripada workout. Jadi macam mana Fareha mungkin makan tu makan je, tapi ada tak Fareha macam yalah gaya pemakanan Fareha bagi mengekalkan 12% body fat dan juga nak mengekalkan macam figure yang fit macam ni? Ada ambil protein ke apa-apa ke? Okay, kalau dulu Fareha masa training yang everyday ada 2 session satu hari tu, yes ada ambil protein macam yang Kak Kam suruh Ais and ada sarankan kan. Tapi masa sekarang bila kita tak, orang kata tak se-aktif dulu, Fareha tak ambil protein, tapi Fareha jaga on macam food quality lah. Macam contohnya kalau selalu kita masak tu guna yang minyak banyak macam tu kan. Minyak yang berkuah-kuah tu. Kalau next masak ni mungkin kurangkan sikit. Macam hari tu diet Fareha try guna, time tu lah kita beli olive oil banyak. Serius, Fareha tak pernah try, tapi time tu memang Fareha rigid gila. Macam okay berapa banyak pakai memang ni. Disiplin lah masa memang tu. Memang disiplin teruk lah. Time 3 minggu tu memang Fareha rasa macam okay, this is what I have to do. Memang kena disiplin. So memang every makan tu kita akan tulis okay berapa kalori Fareha makan kali ni macam tu. Tapi untuk sekarang ni taklah, cuma macam Fareha control about on portion lah, banyak portion. Okay, portion control. Yes. Yes. Macam tambah tak ada lah kan? Tak ada macam orang kata melantak lah lepas ambil lagi tak lah. So that's mean dia masih enjoy makan, tapi kuantiti tu kawal dan juga boleh lah makan banyak ni. Kalau macam satu benda pun makan tambah, yang ini pun makan banyak, so everything macam rasa jadi masih okey sebab kuantiti tu masih terkawal. Okay, so Ana cuma memainkan peranan penting lah. Ke dia yang kena paksa? Dia yang kata tak payahlah makan je. Menghasut ni. Dia yang menghasut. Okay, so Fareha sendiri macam ambil banyak masa tak kalau tengok macam Fareha punya social media kan, macam ada buat TikTok and then ada juga bersenam semua tu. So benda tu sebenarnya memang gaya hidup, tapi of course kita nak go live ataupun kita nak buat tu semua sebenarnya ambil masa yang banyak tau untuk kita yelah nak dapatkan konten dengan kita punya social media. Fareha punya style, Fareha jenis buat apa yang Fareha suka. So bila kita buat benda yang kita suka, contohnya macam TikTok lah, katakan TikTok kan, Fareha tak jenis buat macam semua benda. Fareha akan tak adalah, Desmin tak adalah orang buat ni dia buat, orang buat ni dia buat, dia pilih-pilih. Yes, kita pilih macam okay benda ni macam okay macam best lah, macam fun lah. Contoh dengan kawan-kawan ke kan. So at the same time tu kita boleh lah ada bonding dengan kawan macam tu. Bukan so kira macam 2 in 1, 3 in 1 lah. 2 in 1, 3 in 1 jugalah. Lepas tu kalau workout pula memang Fareha akan share lah. Mostly Fareha akan share lagi-lagi
Farah rasa benda tu orang boleh follow. Kadang-kadang Farah share juga tapi orang kata susah lah workout ni. Macam ni this is not my level ni workout kan. Kita tak, tapi daripada situlah kita boleh tahu juga yang sebenarnya kita rasa workout kita ni simple. Tapi bila orang lain try buat, dia sebenarnya kata susah. So macam Farah boleh tahu okay average korang punya sebenarnya macam mana. So Farah akan cuba Farah akan try buat yang orang level Marhin kat luar sana. So macam diorang pun tak adalah, yelah orang kata nak motivate tapi bagi yang susah-susah kan. Betul. So kata first time buat macam the first time buat dah susah dah. Takkanlah ada next kita post orang ikut kan. So Farah akan macam relax lah. Contoh Farah main dengan skipping. Benda-benda macam tu orang kata nak attract lagi diorang punya macam macam best lah. Kita try pula skipping macam tu. So macam sebenarnya macam dalam workout ni kita tak boleh setakat buat senaman yang sama. Betul. Sebab kalau kita buat senaman yang sama, muscle yang kita gunakan muscle yang sama. Muscle dain yang banyak tersimpan lagi ni semuanya tidur. Betul. Jadi kita kena cuba pelbagai senaman supaya semua otot kat dalam badan kita ni bergerak. Betul tak Betul. Farah? Lepas tu kita pun tak rasa boring. Sebab kalau kita buat benda yang sama everyday je kita akan rasa macam demotivated lah. Sebab tu tiba-tiba hari tu Farah macam okay ada orang hantar this dance challenge tau. Farah maksud dance challenge. Dance challenge. So Farah tak pernah lah dance betul. Yang dance TikTok tu orang kata bukanlah dance pun. Agak gerak-gerak macam itu bukan dance kan. Tapi bila dia orang hantar satu dance challenge ni, macam kata try lah macam best je kan. Time tu macam okay aku nak agak buat benda ni. So the whole night Farah try choreo tu macam susah gila awal-awal tapi bila Farah baru faham lah perasaan orang lain yang follow dia punya workout tapi dia rasa tu level besya-besya je. Besya-besya je. Tapi rupanya kat orang lain tu macam dah mampus dah mati dah. So bila Farah try dance tu rupanya sebenarnya dancing ni kita lagi berpeluh cepat sebab kita bergerak-gerak je. Kan? Yes, the very cardio punya type. So Farah rasa macam best lah boleh try juga lagi. Yes, enjoy lagi satu. Sebab bagi sukan bola jaring dia intermittent type of sport. That means you stop and go berlari 1 jam kan. 4 quarter 1 jam, so dia cardio based. Jadi macam untuk Farah dia boleh lari berhenti. Tapi bila dia masuk TikTok punya dancing challenge tu straight je kan. Straight je. Penat sebenarnya. Penat juga. And then baru lepas tu dia pun tahulah nak untuk workout tu kena memahami orang dekat kat luar sana yang nak follow. Tapi sekarang Farah ramai ke macam orang macam dia share, dia mungkin tag Farah dekat Instagram, dia buat workout yang sama macam Farah saja, ada tak? Ada lagi time PKP tu Farah ada buat macam live session. Okay, siapa nak join Farah workout hari ni petang kan? Nanti diorang macam okay jomlah kita try. Okay lah dalam kadang-kadang sampai 100 orang live tengok macam tu every petang. Kita tak expect lah diorang akan ikut sebab kita pun tak nampak kan. Tapi based on apa yang diorang bagi feedback macam tu, kita rasa macam best lah because macam orang interested. Lepas tu at the same time bagi juga dia punya positive vibe dekat diorang untuk start gaya hidup yang menjalani sihat. Gaya hidup yang sihat. Betul? Jadi kita ada satu soalan daripada Koko Harbo, tak pakai spek mata. Sama. So kita tim mata macam gini sikit. Hi Farah and MC. Hi. Do rope jumping 1,000 times per day can get fitness? Is 1,000 times enough? And what is the best time to start skipping? Thank you. Dia tanya melompat. Mesti ada tengok Farah punya skipping ni kan. Adakah jumping 1,000 kali satu hari akan get kita punya increase kita punya fitness, dan adakah 1,000 kali mencukupi untuk satu hari? Okay, sebenarnya dia ikut macam kita dah selalu buat ke tak. Kalau kita tak pernah skipping, lepas tu tiba-tiba kita nak buat 1,000 satu hari, 1,000 kali sehari, benda tu jadi macam orang kata terkejut, takut kita punya body terkejut kan. Doms lah lepas tu. Lepas tu Farah akan selalu ingatkan dekat orang yang baru nak start skipping ke apa-apa lah, any exercise pun, kita start mengikut apa yang body kita macam boleh ambil, able to do. So janganlah kita macam tengok orang ni buat, okay aku pun nak buat ni kan. Nampak orang buat skipping beria-ria, kita pun nak buat. Tapi sebenarnya kita baru je nak buat. So kita have to listen to our body juga. Kalau kita start, kita rasa macam start lah dengan okay 100 dulu. 100 macam mana? Kita rasa okay tak boleh buat lagi tak? Kalau after 100 kita rasa macam boleh pergi lagi ni. So kita buat lah okay start. Next to 200. Lepas tu next buat 300 pula. Dia macam time to time
fitness tu akan datang sendiri kalau kita kita boleh rasa sendiri lah benda Kalau tu kita sebenarnya. berdisiplin. Yes. Kalau setakat buat Sehari 500 1000 tapi sehari je, lepas tu dah tak Stop. buat dah, stop, sama Janganlah. je. Jadi macam kalau 1000 tu selalunya dalam berapa lama? Saya tak rasa banyak sebab kita boleh buat 50 times macam tu dalam within berapa? 1 minit. Oh, 50 dalam 1 minit. Itu kalau tak laju kalau laju. Kalau laju. Kalau macam kita relax je, Farha selalu tak ambil by berapa kali. Farha ambil by minutes. By minutes. By minutes, So yes. selalu kalau macam Fariha buat skipping tu dalam masa berapa lama? Kalau skipping, I akan buat interval. Interval maksudnya macam 1 minute interval, 1 minute body workout. 1 minute ni macam tu. Sama combine juga dengan exercise yes, lain. bermain dengan exercise macam body workout ke. Sebab kalau before ni boleh buat kat interval dekat treadmill. So macam 1 minute kita laju, 1 minute kita jalan je macam tu kan. So Farha tukar dengan 1 minute skipping, lepas tu buat benda lain. Buat Tapi push non-stop. up ke? Yes. 1 minute sampailah macam 10 kali exercise ke. Okay. Satu set. Macam tu. Okay, Farha so buat. jadi untuk menjawab persoalan tadi, kalau 1000 tu Tuan Koko rasa macam memang kalau sebelum ni height mungkin buat 200 dah rasa penat and then tapi target nak 1000, so tengok setiap 2 hari ataupun setiap seminggu tengok boleh naik 100 and then kalau memang daripada awal hanya mampu 200 and then at the last dapat capai 1000, yes itu memang fitness dah itu dah improve fitness lah. dah improve lah maksudnya sebab kita dah makin hari makin tinggi kan. Sama macam sebab job. Nak kata macam fitness ni dia tak ada macam standard sebab dia bergantung kepada individu dan juga fitness target dia. Betul. Kalau macam memang nak fit macam Fariha kena untuk contoh nak masuk SEA Games atau memang ada competition yang besar, kena 1 jam, kena macam selalu orang 15 minit awal je up to there kan. Kita Tapi macam 1 hour fully kena 1 energetic hour juga. kena sama level dia. Jadi of course fitness dia tu berbeza. Jadi kalau mungkin ada orang nak start dulu 15 minit dah semput and then lama-lama you keep going and then after that 1 jam setengah jam dah okay, that's mean improve dah lah. Fitness And then kita pula target nak join fun run 5 km. So 5 km kita tahu mungkin kalau yang hebat setengah jam. Tapi betul. kalau rasa nak 45 minit, so you kena exercise yang boleh go Extra sampai 45 sikit. minit. Then barulah bila masuk that competition, you boleh up to that level lah untuk capai 45 minit tu. Jadi untuk Fariha dia punya fitness kena sekurang-kurangnya 1 jam. Sebab nak maintain Main 4 quarter. 4 quarter. Dia memang first 7 player untuk netball. Jadi memang sangat mencabarlah kalau tiba-tiba di injured ke. Jadi memang dia lah macam yelah memang sebagai center, so memang sangat orang yang sangat penting, main person kat dalam netball tu. Okay, so harap menjawab kepada soalan Koko. So Encik Koko sendiri boleh menilai tahap fitness adakah semakin improve. Nak kata dari segi cukup ke tak cukup tu mungkin kena nilai sendiri. Yes, betul. Kalau rasa 1000 tu tapi macam biasa je, tak berpeluh sangat ke apa, dan kena increasekan je. Okay, dan jadi kita ada soalan yang kedua daripada Puan Arena. Farisha, kesian kita berdua ni gini gaya. Minta maaf, dia bukan buat saja-saja ni memang macam dua-dua tak nampak. Pergerakan apa yang Kak Farihah lebihkan time workout? Pergerakan apa? Core ke lower body ke mana? Farah selalu buat, kalau macam kita tak selalu buat jogging panjang, sebab Farah tak suka long distance macam tu. So Farah akan buat yang macam interval lah, macam Farah cakap kat Akam tadi kan, interval bila 1 minute kita buat laju, kita dah penat pasti kita buat relax pula. Otherwise kalau bukan Farah buat tu, Farah akan buat memang full body workout. Full body workout tapi yang high intensity punya. Maksudnya HIIT tu kan, high intensity. So bila kita buat yang tu memang walaupun short dalam 30 to 40 minutes tapi kita akan rasa memang macam kita buat lama. Sebab dia punya rest time tu sikit je. Okay, jadi untuk menjawab yang ini nak kata lebihkan tu Farihah dia lebih pada full body workout. Kita full body workout, tak ada dia tak ada spesifik target untuk core ke, untuk lower body ke, untuk apa body, sebab badan dia macam dah balance. Unless kalau memang awak ada spesifik punya nak goal, macam contoh awak nak perut yang nampak. Biasalah kan perempuan kan.
perut nak kira macam ada, janganlah six pack dulu, six pack tu dah lain level. Ada macam mungkin ada line ke kan yang macam kempis ke. So sebenarnya buatlah more on core. Tapi sebenarnya kalau awak buat core saja pun, awak tak buat macam running yang macam untuk orang kata full body workout punya habis bakar pun tak boleh juga sebab kita tak boleh nak specific. Sebab dia datang bila kita dah macam fit, bila kita dah macam dapat losekan kita punya weight, baru kita akan pergi spesifik macam tu. So that means dia kena full dulu. Lepas tu kalau kita rasa yang ini kena tune sikit, dan baru boleh pergi. Mungkin ada perempuan, kebanyakan perempuan di bahagian pinggul dan juga di bahagian perut. Jadi kalau memang kita rasa dah full body workout tu macam turun tapi masih certain tempat tu terlebih-lebih lagi, then baru boleh go to specific part of your body untuk fokus dekat workout tu. Tapi untuk Fareha sendiri, dia memang dah balance dari atas sampai bawah, jadi dia lebih pada full body workout dan memang nak just fitness satu body dia. Betul. Okay, bila start berkecimpung dalam sukan netball? Okay. Fareha start bermain bola jaring umur 10 tahun. Tapi yang betul-betul 10 tahun. 10 tahun. Darjah 4. Darjah 4. Jadi masa tu MSS MSSM. Bagi MSSM. Wakil daerah, wakil negeri Johor. Wakil negeri. Tapi start wakil negeri tu umur 12 tahun. So Fareha start betul-betul yang orang kata dapat main level tinggi lah. Dulu MSSM tinggi kot. Kan? MSSM. Masa daripada awal memang dah center punya position ke atau? Tak, dulu Fareha start dengan main shooter dulu. Shooter, masa tu tinggi lah. Masa tu lah tinggi kan. Lepas tu bila dah masuk national rupa lagi ramai yang tinggi. Lagi ramai yang tinggi. So bila Fareha start main MSSM 12 tahun tu, Fareha terpilih pula untuk pergi next macam under 15 pula, under remaja kebangsaan. Remaja kebangsaan. Lepas tu remaja kebangsaan bawah 21 tahun. Tapi masa tu baru umur time tu dah 14-15 dah main untuk remaja kebangsaan lah. So kita time tu junior lagi. So bila Fareha dah macam, kita bukan daripada sekolah sukan Bukit Jalil ataupun sekolah sekolah biasa, tapi bila kita macam mungkin rezeki lah ke orang nampak kan. So macam bila start Fareha main untuk Sukma, Fareha main untuk kebangsaan, mewakili Johor. After that Fareha dapat offer untuk mewakili negara. Bila tu? 17 tahun. 17 tahun. So daripada Desmin, daripada 10 tahun dan mewakili sekolah, mewakili negara, mewakili sekolah daerah dululah. Lepas tu UPSR, UPSR baru mewakili negeri untuk ke MSSM lah. And then masuk bawah junior dalam bawah 21 tahun. Baru 1 tahun. And then pada 17 tahun baru betul-betul jadi atlet kebangsaan. Lama dah. Lama dah. Bila badan yang macam betul-betul start jadi macam fit macam gini. To be honest, memang Fareha antara atlet yang saya tak banyak, saya hanya suruh dia atau saya bebel dekat dia untuk makan lepas workout ataupun makan lepas training, sebab masa tu memang dia memang kena recover. Biasalah sukan netball ni kan back to back competition daripada level regu semua macam kiranya berkumpulan daripada grouping sampailah ke quarter, sampailah ke semi, sampailah ke final. So dia macam back to back, sometimes dalam 3-4 hari seminggu. Betul. Memang nak competition. Jadi macam dia kena makan sebab nak recover. Untuk Fareha, dia concern body composition daripada dulu saya tak pernah risau. Tapi concern dia hanya nak suruh makan. Mungkin jealous kawan-kawan ni. Jealous macam ni je maintain. Okay, so metabolism pun dah tinggi dah. Sebab memang macam dia kata awal tadi, dah memang jadi gaya hidup. Okay, Fareha comel. Ada yang tiba-tiba nampak pula kan. Terima kasih. Itu bukan soalan. Teringat nak main netball. Tapi itulah netball ni, macam sukan netball ni sukan yang agak common. Daripada kita sekolah rendah memang dah ada sukan bola jaring. Betul. Perempuan je pergi bola jaring atau olahraga. Betul. Itu saja. Jadi macam memang agak bersaing bagi sesi bola jaring ni. Cuma memang perlukan bakat. Dia macam bola sepak lah bagi lelaki. Dia macam memang perlukan bakat atau memang you born to be the athletes. Jadi macam be something, memang lincah. Memang berbakat dan
hard work. Kena juga kan. Dan Kena. Fariha tak adalah macam Tak adalah take granted je kan. Take for s- granted tak. kita fight Fariha daripada 2015, SEA Games 2015. Time tu ingat lagi Fariha Singapore. Junior, yes. Fariha Junior. And kemasukan pun time tu mungkin ada orang yang macam ini bukan nak cakap apalah, tapi yelah kita as a junior bila kita dapat masuk dalam tim senior, mesti ada senior yang macam dia ni budak baru kenapa macam ni apa masa semua kau panjang lagi. Yes, masa kau panjang lagi kan macam tu. So tapi bila kita work hard, kita tunjuk sebenarnya yang kita layak. So bila year by year Fariha macam main lagi untuk 2017, main lagi untuk 2019, baru macam orang sebenarnya nampak yang sebenarnya memang kita layak berada di situ. Tapi memang itu kita punya work hard sendiri lah untuk Work hard tunjuk lah. and prove them wrong. Fariha tak adalah tidur, lepas tu tiba-tiba pergi dekat gelanggang netball, tiba-tiba macam boleh je melompat sana betul. sini. Macam dia kata tadi, memang senaman tu dah jadi macam rutin dia, kalau tak buat rasa lemah. Jadi memang dari segi skill tu semua memang kena training lah dengan Betul. coach. Tapi fitness tu yang you Kena cari dulu. kena cari dan juga macam kena be there ataupun macam memang sentiasa dalam that figure Yes. untuk bila masuk ada macam training Training camp, ke, training camp ke apa, Kita tak struggle police lah. tak struggle sebab bila netball ni kita akan ada group, jadi group tu kita nak dapatkan chemistry semua take time kan. Betul. Tapi itu dari segi skill, tapi dari segi fitness memang Fariha kena always on top. Memang kena disiplin dalam bersenam dan juga macam kawal makan supaya badan maintain macam ni. Setakat ni memang dah kekal lah nak maintain macam ni lah. Macam ni je lah. Tapi sikit-sikit tu adalah nak kena improve nanti bila dah habis PKP boleh pergi gym balik apa semua tu. Sebab Fariha pun tengah busy sekarang tapi nak cakap ni body yang macam orang kata body idaman sekarang tak. Dia macam jauh lagi tapi sikit-sikit lah kita dapatkan. Tapi dari segi fitness okay, kalau Okay, 1 jam suruh pergi melompat ni boleh? Boleh. Baru lepas NSL kan. Okay, so kita dah nak dah nak habis penghujung kita punya sesi sembang-sembang fit. Jadi sempena Ramadan yang dah nak akhir, raya pun bakal menjelang. Fariha ni terkenal bukan sahaja dalam bidang bersukan, dia juga ada hobi, bakat dia. Alamak. Okay, so istimewa Fariha boleh tak? Sikit je. Sekejap kita tunggu setting. Okay, jadi kita minta Fariha belanja sikit. Walaupun sedih, tolong jangan lagu yang sedih-sedih. Sebelum tu Fariha nak ni lah ucapkan selamat menyambut Hari Raya. Lama lagi pada seminggu kan. Selamat menyambut Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dengan itu, Terimalah. Assalamat Hari Raya bersama saudara serta saudari. Tak ingat tak? Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Lagi di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Go chorus. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni. Family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini. Tua muda wajah berseri-seri. Terima kasih. So terima kasih semua join kita punya sembang-sembang fit. Kita akan update lagi apa kita punya topik-topik selepas ini. Harap semua boleh join kita punya sembang-sembang. Kalau ada apa-apa cadangan, topik yang nak kita utarakan, boleh type di ruangan komen ataupun DM di Facebook ataupun Instagram kita. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah jumpa di sesi akan datang. Assalamualaikum. Bye.